lagi berdoa terlebih dahulu. 请我们低头祷告。 Bapa kami yang di surga, kami bersyukur 亲爱的天父上帝，我们感谢神。 pada saat kami boleh merayakan tahun baru Imlek ini, kami boleh mendengarkan suara Tuhan. 我们庆祝春节，也能听神的话语。 Kami mohon Tuhan Roh Kudus bekerja tengah-tengah kami, 求主你与我们同在， memberkati kami yang menyampaikan dan yang menerjemahkan, 高莫我们两个妇人， memberkati kami yang mendengarkan jemaat-Mu supaya boleh semakin dikuatkan di dalam menjalani tahun yang baru ini. 也祝福弟兄姐妹们打开他们心灵的眼睛来听主你的话语， Terima 在神 kasih 和 ya 上有 Bapa, 力量。 inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣基督圣名求的， Amin. 阿门。 Selamat pagi jemaat kasih dari Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，早安， 新年快乐，新年快乐！祝你们新年快乐， Sang Ti Chu Fu, 上帝祝福， Nian Nian Yui. 年年有余。 Ya, kita bersyukur karena pagi hari ini kita boleh belajar firman Tuhan. 我们感谢神，我们今天早上能学习神的话语。 谢谢你能翻译我。谢谢牧师。 Kita akan membaca dari Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. 请我们打开圣经耶利米哀歌第3章第21节到26节。 Saya akan baca sekali dalam bahasa Indonesia, kemudian sekali di dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文来念，然后用中文来念。 Tetapi hal-hal ini yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. 耶利米哀歌第3章第21节，我想起这事，心里就有指望。我们不致消灭，是出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯不致断绝。每早晨都是新的，你们的橙色极其广大。我心里说，耶和华是我的份。 因此，我要仰望他，凡等候耶和华、心里寻求他的，耶和华必施恩给他。人仰望耶和华，静默等候他的救恩，这是好的。 Saudara kasih Tuhan, biasanya memang ketika memasuki tahun baru, kita pasti punya satu harapan yang baru atau komitmen yang baru. 在这个新的一年里面，我们有一个盼望， Kita ingin jadi lebih baik di tahun yang baru. 我们在新的一年里会更好。 Ada cerita, ada sebuah desa di daratan Tiongkok sana. 在中国有个乡村， Di desa itu semuanya itu tidak bisa menulis. 在那个乡村里面的人都不会写字。 Jadi tidak bisa nulis, ya pasti tidak bisa baca ya, tidak bisa nulis. 那不会写字，当然不会读了。 Masuk tahun yang baru, kepala desanya itu ingin memulai sesuatu yang baru yang lebih baik. Dia ingin anaknya itu bisa nulis. 啊，在新的一年里，这个村长希望他的孩子会写字， Makanya akhirnya dia panggil seorang guru dari luar desanya untuk datang ngelesi, ngajari anaknya ini. 啊，所以他在外村请一个老师来替他的孩子补习。 Hari pertama gurunya datang ngajari anaknya satu karakter angka satu garis. Ya. 第一天，这个老师叫他的孩子一， Ditunjukkan ya setelah les, ditunjukkan anaknya sama papanya. Ini loh Pak, wah bisa nulis saya Pak, nulis angka 1, I itu ya. 啊，这个孩子就把他所写的一给他父亲看，爸，我已经会写一了。 Besoknya gurunya datang lagi. 明天老师再来。 Hari kedua nulis 2 garis. Oh, ya gitu ya. 第二天，老师叫他二。 Tunjukkan lagi sama Pak. Oh bisa loh Pak, nih Pak. Nulis angka 2 itu. 他就 2 这 baris 个孩 gitu. 子就给他父亲看，爸爸，我已经会写二了。 Hari ketiga datang lagi gurunya 3 garis sekarang. 1, 2, 3 ya. San gitu ya. 3 garis, 3 baris.
第3天，老师再教他3。 Ditunjukkan lagi sama papanya begitu ya. Wah, bisa nulis ini angka 3 garis ini. 他再给他爸爸看，爸爸，我会写3了。 Nah, terus anaknya bilang, "Pak, ternyata nulis bahasa Mandarin ini gampang. Ini cuma garis-garis gini. Terus besok enggak salah, saya belajar sendiri." Gitu. 他的孩子就对他父亲说：“爸，这些中文字啊，这样容易写，只有一横一横一横。我明天不要补习了，我自己学习。” Wah, papanya ya seneng tuh, anaknya semangat, apalagi mau belajar sendiri. Kata, ya sudah, akhirnya hari itu juga gurunya diberitahu, sudah enggak usah ngelasin lagi, nanti biar belajar sendiri anak saya. 所以第4天，他父亲就对老师说：“你不必来了，我的孩子自己学习。” Ya sudah, lewat sekitar seminggu, papanya itu dapat undangan ya, dapat kondang, ada orang di desanya kondangan begitu ya. 1个星期后，他的爸爸得到一个请帖， Nah, kondangan ini nama keluarga yang mengundang ini Wan, Iwan, Liang Wan itu ya, nama keluarganya itu Wan, 10.000. 他的家庭的姓是万。 Ya. Kemudian kan papanya kan mikir anaknya ini sudah pintar nulis ya toh. Ini coba kamu sekarang tulis ini nama keluarganya apa? Nama yang undang kita ini supaya tahu kalau kita ini sekarang sudah bisa nulis gitu. Oh, siapa gitu ya. 他的父亲就对父亲说：“你已经会写了，现在你就写这个万字。” Ya sudah,孩子就 paginya dikasih tugas gitu ya, papanya sudah kerja sampai sore pulang sampai rumah. Ditanya, "Sudah selesai belum?" 他的父亲出去工作，到了晚上回来就问他的孩子：“你写好了吗？” Belum Pak, kok susah sekali nulis Wan-nya nih. Saya ini sudah nulis sampai 3 lembar, tidak selesai. Sampai sudah 3.000 nih. Ini masih sampai 10.000, kok panjang sekali nih namanya ini. 他的孩子说：“爸还没有啊，我写来写去都写不成。” Ya, jadi karena apa? Karena mikirnya nulisnya satunya itu sampai 10.000 kali ya, selesai ya toh. 他的孩子以为写1到1万次， Karena keminter, pikirnya nulis Mandarin ini cuma 3 garis itu aja itu ya toh. 因为他自作聪明啊，因为写这个中文字就有1、2、3。 Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi harapan kita ketika kita memasuki tahun yang baru. 我们在新年里有什么盼望呢？ Apalagi ketika kita mendengar kabar bahwa di tahun 2023 ini akan ada resesi global. 我们常常听到这个2023年有经济的危机。 Apakah kita tetap mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita 我 sendiri? 们是不是靠着我们自己的能力来行走前面的路程呢？ Apakah kita ini sok pinter, 而且是我们自作聪明， sok hebat, 我们已经很自由了， ataukah kita mau mengandalkan Tuhan? 或者是我们依靠上帝。 Nah, pada bacaan kita tadi itu, 刚才我们所读的经文， kalau kita melihat bahwa ayat-ayat itu muncul bukan di dalam kondisi yang semuanya itu sedang aman-aman saja, tenang-tenang saja. 我们不是看到我们读的经文，不是看到环境是很好的， Melainkan dalam kondisi di mana umat Tuhan itu sedang dalam pengepungan. 这些信徒在困难当中， Dan kondisi di dalam kota itu sangat-sangat susah. 在他们的村里非常的困难。 Bahkan ada yang digambarkan di dalam ayat-ayat, di dalam ratapan itu sampai ada ibu yang makan anaknya sendiri karena ya kondisi yang susah dikepung oleh pasukan musuh, tidak ada makanan. 因为环境困难，有老人吃孩子， Tetapi dalam kondisi seperti itu muncul ayat-ayat ini. 所以就出现这些经文。 Bahwa tetap mau berharap kepada Tuhan. 我们要仰望神， Bagaimanakah di dalam kondisi yang susah itu masih bisa tetap berharap kepada Tuhan? 在困难当中，我们怎样来仰望神呢？ Karena kalau kita baca ayat selanjutnya dari Ratapan pasal 3 itu, ayat 32 berbunyi demikian. 但是我们在32节里面说， Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Ratapan 3 ayat 32. 耶利米哀歌第3章第32节，主虽使人忧愁，还要照他诸般的慈爱发怜悯。 Ini bukan berarti Tuhan kita ini Tuhan yang suka nyiksa umatnya ya. 不是说神要常常虐待我们，
Kita punya Tuhan yang suka senangnya sendiri, yang sewenang-wenang, kita ini mau diapa-apakan gitu. Bukan itu maksudnya. 神不是要随便对待我们， Tetapi untuk menunjukkan bahwa di dalam Tuhan itu ketika mengizinkan ada pergumulan, kesulitan, kesusahan di dalam hidup kita. 但是在我们身上上，如果主容许这个困难临到我们， Itu tujuannya bukan untuk bertindak sewenang-wenang kepada kita. 不是神要随便对待我们， Mau seenaknya sendiri, mau menunjukkan ini loh karena saya Tuhan, saya bisa ngapa-ngapain kamu, ya kamu tidak boleh protes misalkan begitu. 不是说神我要这样对你就这样对你，你不可以反抗。 Bukan itu, maksudnya adalah supaya kita ini bisa semakin mengalami apa artinya kita itu disayangi oleh Tuhan. 我们知道我们在困难当中，我们才知道神怎样的爱我们。 Bapak Ibu kasih Tuhan, kita yang jadi orang tua, 我们做老人家， kita tentu menyayangi anak kita itu bukan hanya dengan cara dimanjakan aja sudah. 我们爱我们的孩子是有办法的， Semua apa yang dimau dikasihkan semua. 不是说孩子要什么我们就给他， Dan kita tentu tahu bahwa itu bukan cara mendidik yang baik. 这不是好的教育。 Salah satu yang bisa kita gunakan adalah mendidik dia untuk bisa menghadapi kesusahan, kesulitan di dalam kehidupannya. 我们要教导我们的孩子在困难中有经历怎样来提得起这个困难， Supaya anak kita itu bisa semakin dewasa. 使得我们的孩子能成长。 Mirip seperti itu di dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. 我们在行走我们的信心跟随上帝， Belum tentu semuanya itu akan aman-aman dan lancar-lancar terus. 不是说就要很顺利的。 Tetapi di dalam kondisi yang susah, bahkan yang paling susah sekalipun, 在最困难的当中， Tuhan itu ada bersama-sama dengan saudara, dengan saya. 神与我们同在， Supaya apa? Supaya kita bisa semakin mengalami kasih setia Tuhan itu. 我们能面临到神对我们的慈爱与怜悯， Supaya kita bisa mengalami seperti yang dikatakan oleh pemazmur, bahwa di dalam lembah bayang-bayang maut pun ada gada dan tongkat Tuhan. 就好像诗篇的作者说：“我虽然在死荫的幽谷当中，主仍然与我同在。” Sehingga jemaat kasih Tuhan, kesusahan di dalam hidup orang percaya, 我们相信的人在困难当中， sebetulnya kesusahan itu boleh menjadi semacam katalisator, menjadi sarana supaya kita ini bisa semakin mengalami kasih setia Tuhan. 使得我们能够知道，我们面临到得到神的慈爱与怜悯。 Justru kesusahan hidup itu membawa kita untuk melihat bahwa Tuhan itu peduli dengan saudara dan saya. 在困难当中，我们看到神看顾我们。 Seringkali ketika kita justru di dalam kondisi yang enak, di dalam kondisi yang nyaman, kita bisa lupa Tuhan. 我们在很幸福快乐当中，我们常常忘记了神。 Kita menganggap oh semua itu bisa kita lakukan dengan ya kekuatan kita sendiri. 我们以为我们用我们的能力能做出来， Nah, saya berkata demikian bukan berarti kita itu sebagai orang Kristen harus mencari-cari kesusahan. 我的意思不是说我们相信的人在找困难， Loh, katanya kesusahan itu membuat kita bisa mengalami cintanya Tuhan. Ya sudah, saya cari susah aja sudah. 不是说我们在困难当中能看到神的爱，我们就找困难了， Bukan itu maksudnya. 不是这个意思。 Mengapa? 为什么？ Karena tidak dicari pun kesusahan itu pasti akan ada. 我们不必找困难，困难会自己来的。 Saudara kasih Tuhan, orang Kristen memang tidak mencari-cari kesusahan. 亲爱的弟兄姐妹们，我们相信的人不是在找困难。 Iman Kristen tidak pernah mengajarkan kita melakukan yang namanya asketisme, menyiksa diri kita untuk membuat senang Tuhan. 不是说我们要虐待我们自己，用来讨神的喜悦。 Tidak pernah bahwa kita ini harus masuk ke dalam hutan, kemudian bersemedi 40 hari, 40 malam, tidak boleh makan, tidak boleh minum, supaya kita ini membuat senang Tuhan. 不是说我们要进到森林当中40天、40昼夜不必喝、不必吃，来讨神的喜悦。 Tidak pernah kita ini diajarkan supaya ya tadi hidup di dalam mencari-cari penderitaan, sehingga kita bisa berkata kepada Tuhan, ini loh Tuhan, saya ini sudah susah sekali, makanya kamu sekarang harusnya senang dengan saya. 不是说我们在找困难，然后对神说：“神啊，我现在困难，你看顾我，讨神的喜悦。” Orang Kristen tidak mencari-cari kesusahan, 信徒不找寻困难， tetapi berani menghadapi kesusahan oleh karena kasih setia Tuhan. 但是因为敢面对这个困难，因为我们知道神与我们同在。
Orang Kristen sekali lagi tidak mencari-cari kesusahan, tetapi berani menghadapi kesusahan oleh karena kasih setia Tuhan. 我们相信的人不找寻困难，但是我们知道神必定与我们同在。 Mengapa demikian? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. 为什么这样呢？ Ada dua alasan yang kita bisa dapatkan dari ratapan pasal 3 ayat yang kita baca tadi itu. 我们有两件事情在耶利米哀歌第3章里读的经文里看到， Secara khusus kita akan lihat di dalam ayat 22 dan ayat 23. 特别是在22节、23节。 Di situ dikatakan bahwa kasih yang pertama, mengapa kita berani menghadapi kesusahan oleh karena kasih setia Tuhan. Yang pertama adalah karena kasih setia Tuhan itu adalah kasih yang tidak berkesudahan. 我们知道神的慈爱怜悯是不断绝的。 Apa artinya tidak berkesudahan di sini? 什么意思是不断绝呢？ Artinya adalah bahwa kasih setia Tuhan itu tidak terkondisi, tidak ada syaratnya. 就是说神的爱是无条件的。 Tuhan mengasihi saudara dan saya, itu karena memang Tuhan mau mengasihi saudara dan saya. 神爱我们大家是因为神要爱我们， Bukan karena melihat ada sesuatu yang baik di dalam hidup saudara dan saya. 不是因为看到你们有好处， Bukan karena melihat, oh Amos ini ganteng misalkan begitu ya. 不是说我们的牧师很漂亮 Ya disayang makanya begitu. 所以上帝很爱他， Bukan Bapak Ibu saya Tuhan. 不是这个意思。 Bahkan saya katakan, 我告诉你们， bukan juga karena kita ini jelek. 不是因为我们难看， Aduh kan kalau kita lihat orang jelek kan misalkan ya Amos ini jelek gitu ya. 好像说这个我们的牧师很难看， Lah, duh kasihan ya gitu ya. aduh可怜啊！ Kan kita kan bisa juga, kita ini mau untuk sayang sama orang karena kasihan, karena apa? Karena jelek gitu ya. 不是说因为他难看，所以我可怜你。 Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika dikatakan Tuhan itu mengasihi saudara, bahkan ketika kita ini masih berdosa, 我们来到神的面前是个罪人， cinta Tuhan kepada kita ini bukan gara-gara, oh karena berdosa ya sudah saya wajib untuk mengasihi. 不是说因为我们罪人，所以神爱我们。 Gambarannya seperti ada pabrik buat barang gitu ya. 比如说一个Pabrik apa ya? 一个工厂， Ya, buat barang, kemudian barangnya jadi, 他做一件物件， kemudian 这个物 ada 件 yang 成功 cacat 了 gitu barangnya. 这个物件是缺少的， Kan pasti ada garansi, kita minta pabriknya untuk bertanggung jawab. 我们要这个工厂。 Loh ini barangnya cacat, yang buatlah pabriknya, makanya silakan tanggung jawab. 你们出产的产品缺点，你们要负责任。 Saudara, karena keselamatan adalah anugerah itu bukan juga karena Tuhan itu terpaksa dan wajib menolong dan menyelamatkan kita gara-gara kita ini orang berdosa. 神的救恩不是因为我们犯罪，所以他赐给我们救恩。 Seakan-akan kita berkata Tuhan yang buat kami lah Tuhan, sekarang kami jatuh dalam dosa ya Tuhan tanggung jawab dong. 神创造我们人类，我们跌入这个犯罪当中，主你要负责任。 Kan begitu, kalau ada barang buatan pabrik cacat, kita kan minta pertanggungjawaban sama pabriknya. 就好像这个工厂产品有缺陷， Mengapa tidak sama seperti itu? 为什么不像这样呢？ Karena manusia itu punya yang namanya kehendak bebas. 因为我们人类是自由的。 Kerusakan manusia, cacatnya manusia, kalau bisa katakan ya, seperti barang pabrik itu, 我们人类的败坏 itu karena memang pilihan kita sendiri. 是我们自己的选择， Bukan karena Tuhan buat kita itu yang rusak. 不是神让我们败坏。 Karena kalau manusia itu kayak robot, kayak barang, ya Tuhan pasti tanggung jawab. 如果人类是一个机器人神就要负责任。 Tetapi manusia itu bukan barang, bukan robot. Manusia itu diciptakan di dalam gambar dan rupa Tuhan. Yang artinya apa? Diberikan kehendak bebas. 神创造我们是照着他的形象，所以他给我们自由。 Sehingga pilihannya sendirilah yang membuat manusia itu menjadi cacat, menjadi rusak, menjadi berdosa. 我们这人类的选择使到我们败坏。 Sehingga Tuhan itu tidak punya kewajiban, tidak punya tanggung jawab untuk menyelamatkan saudara dan saya. 所以神没有责任来拯救你们。 Dan kalau Tuhan mau untuk menyelamatkan saudara dan saya, mau mencintai kita, mau menyayangi kita, 如
如果神爱我们， bukan oleh karena kita ini orang yang baik, 不是我们是好人， bukan juga karena kita ini orang yang jelek, orang yang buruk, orang yang berdosa, 不是我们是一个罪人，是一个不好看的人， tetapi karena memang Tuhan mau untuk mencintai saudara dan saya, apapun alasannya. 一切理由没有理由神不爱我们。 Oleh karena itulah namanya anugerah. Tidak ada syarat apapun yang membuat Tuhan itu mau untuk menyayangi saudara dan saya. 那是救恩，是无条件的神来爱我。 Karena saudara kasih Tuhan, itulah dikatakan tidak berkesudahan. 这个就叫做神的爱是不断绝的， Tidak ada yang bisa menghalangi cintanya Tuhan dan kepada saudara dan saya. 没有一件事情能阻拦神来爱我。 Karena Tuhan memang mencintai sesuai dengan kemurahan dan anugerahnya kepada saudara dan saya. 神的怜悯与慈爱来爱我。 Sehingga seberdosa apapun kita, 我们怎样犯罪， kasih setia Tuhan itu tetap bisa menjangkau saudara. 神的爱还是来到我们当中。 Setua apapun kita, berkaitan usia, 不论我们怎样老， Tuhan tetap sayang sama kita. 神还是爱我们。 Semuda apapun kita, 你怎样年轻， Tuhan pun juga sayang sama kita. 神还是爱你们。 Sekaya apapun kita, 你怎样富有， Tuhan tetap sayang kita. 神爱你们。 Semiskin apapun kita, 你们怎么样贫穷， Tuhan tetap sayang kita. 神仍然爱我们。 Setinggi apapun pendidikan kita, 你怎么样高的学问， Tuhan tetap sayang kita. 神仍然爱我们。 Serendah apapun pendidikan kita, tidak sekolah pun, Tuhan tetap sayang kita. 虽然你不读书，你的学问低浅，但是神还是爱我。 Itu artinya tidak berkesudahan, tidak ada syaratnya sama sekali. 所以神的爱是无条件的、不断绝的。 Jadi tidak bisa kita itu berkata kepada Tuhan, oh gara-gara saya ini orang berdosa, makanya Tuhan itu sayang sama saya. 所以我们不能对神说，因为我是一个罪人，所以神爱我们。 Sehingga nantinya orang yang merasa diri tidak berdosa ya tidak butuh cintanya Tuhan. 那些觉得自己没有罪的人，不需要神了。 Ataupun kita yang merasa diri sudah baik, kita bisa berkata karena saya itu baik, makanya Tuhan itu sayang sama saya. 或者是说我们很好，我们是一个好人，所以神爱我。 Tidak ada sesuatu apapun yang ada di dalam diri kita yang kita bisa berkata kepada Tuhan, ini loh Tuhan gara-gara aku seperti ini, makanya kami itu sayang sama saya. Tidak bisa saudara. 没有任何事情你们可以说我是怎样怎样的人，神应该爱我。 Cintanya Tuhan pada saudara dan saya itu semata-mata karena memang Tuhan yang mau. 神对我们的爱是神的怜悯。 Yang jadi masalah, 问题是 kitanya yang sering tidak mau. 我们常常不要， Itu sudah jadi masalah Bapak Ibu saya Tuhan. 就成为问题。 Alasan yang kedua, mengapa kita perlu terus untuk mengandalkan Tuhan. 第二的是我们为什么要仰望神呢？ Ayat 23 dikatakan bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. 23节里面说，每早晨神的爱都是新的。 Bapak Ibu Tuhan, apakah ini sepertinya bertentangan dengan apa yang dikatakan di bagian firman Tuhan yang lain? Misalkan di dalam pengkhotbah dikatakan bahwa tidak ada yang baru di bawah matahari ini. 不像别的传说，没有新的在这个阳光下。 Di sini katakan selalu baru tiap pagi, tetapi di pengkhotbah dikatakan tidak ada yang baru di bawah matahari. 在传道书里面说没有新的在阳光下，但是在耶利米哀歌每早晨是新的。 Apakah ada kontradiksi di sini berarti ada pertentangan begini? 这个就好像冲突， Ya tentu pasti tidak bukan? 不是。 Karena itu sebetulnya apa yang dimaksudkan dengan selalu baru tiap pagi di sini? 这里说每早晨是新的， Ini bicara soal bahwa kasih setia Tuhan itu selalu relevan di dalam kehidupan kita masing-masing. 神的爱是广大的， Kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. 神的爱永不改变， Dari dulu sampai sekarang itu tetap sama. 从以前到现在
不改变。 Makanya kalau bicara soal kebaruan dalam hal itu ya memang tidak ada yang baru karena selalu sama. 如果我们说是新的，没有新的，从以前到现在，神的爱一 Tetapi 样。 kasih setia Tuhan itu bagi masing-masing kita 神对我们每个人的爱 itu berbeda satu dengan yang lain. 有区别， Karena tiap-tiap hidup kita ini punya pergumulan sendiri-sendiri. 因为我们生活上所遇到的困难有自己的困难。 Sehingga ketika kita masing-masing mengalami kasih setia Tuhan yang sama itu, 我们觉得在我们生活上，在困难当中，觉得神爱我们是一样的。 walaupun kasih setianya itu adalah sama, tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, 虽然神的慈爱永远不改变，从以前到现在， masing-masing kita itu akan mengalaminya secara berbeda-beda. 我们每个人面临的都不一样。 Itulah yang dimaksudkan dengan selalu baru setiap pagi. 那就是每天都是新的意思。 Tadi katakan yang pertama bahwa kasih setia Tuhan itu tidak terkondisi, tidak ada syaratnya. 神的爱是广大的、无条件的。 Kasih setia Tuhan itu memang tidak terkondisi, 神的爱是广大的， tetapi selalu sesuai kondisi. 常常适应你们的状况， Relevan di dalam hidup kita masing-masing. 在我们的生活上， Kalau pakai bahasa Inggrisnya itu customized. Ya sesuai dengan apa menjadi kebutuhan kita masing-masing. 神的爱我们人类的是要什么，神会给我们。 Kita yang memasuki tahun yang baru ini bergumul dengan kehidupan pekerjaan kita misalnya. 好像进入新的一年，我们常常想到我们的工作， Itu akan mengalami kasih setia Tuhan berbeda dengan mereka yang bergumul di dalam kesehatan misalnya. 你们健康的人与不健康的人的神的慈爱是有区别的， Kasih setianya tetap sama. 他的爱是一样， Tetapi karena kondisi kita masing-masing itu tidak sama, 因为我们的状况不一样， kita tetap bisa mengalami kasih setia Tuhan itu. 我们还是觉得神的慈爱。 Makanya dikatakan selalu baru setiap hari. 所以就说每早晨都是新的。 Hari ini kita mungkin bergumul dengan kesehatan kita. 今天我们想到我们的健康问题， Kita bisa mengalami kasih setia Tuhan. 我们觉得神的慈爱， Karena sekali lagi kasih setia Tuhan itu tidak ada syaratnya. Kita sakit pun tetap bisa mengalami kasih setia Tuhan. 我们神的爱是无条件的。我们在面临生病当中，还能觉得神的爱。 Besok kita sudah sembuh dari kita sehat, tetapi kemudian ada masalah di pekerjaan kita. 明天我们健康了，在我们工作上又有问题， Kasih setia Tuhan tetap bisa kita alami. 我们还是觉得神的慈爱。 Tetapi itu menjadi sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Kenapa? 所以每早晨是新的。 Karena sekarang kondisinya berbeda. 因为状况不同。 Kalau kemarin kita mengalami kasih setia Tuhan itu di dalam kondisi kita sedang tidak sehat. 昨天我们面临神的爱，因为我们不健康。 Setelah kita sehat ternyata kita ada masalah di dalam kehidupan pekerjaan kita. 我们在健康了，我们又面临我们的工作问题。 Kita tetap mengalami kasih setia Tuhan itu. 我们还是觉得神的慈爱在当中。 Itulah artinya selalu baru setiap pagi. 那就是说，每早晨都是新的。 Minggu depannya kita mungkin ada kesusahan apa? 下个星期我们有困难， Kita tetap bisa mengalami kasih setia Tuhan. 我们还是觉得神的慈爱是 Sehingga di dalam kesusahan yang berbeda dari yang kemarin-kemarin itu, 是的，一切困难不像以前的， pengalaman kita tentang kasih setia Tuhan pun juga akan baru. 我们还是觉得神的爱是新的。 Itulah artinya kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dan selalu baru setiap pagi. 那就是说，神的慈爱是不断届，是每早晨是新的。 Karena itu Bapak Ibu sekalian Tuhan, di tahun yang baru ini, 在新的一年里面， dengan tantangan dan kesusahan yang baru ini, 在新的困难挑战当中， bersandarlah kepada Tuhan. 我们要仰望神。 Kenapa? 为什么？ Karena selalu tersedia kasih setia yang baru. 因为每早晨神的爱都是新的。 Karena itu di dalam ayat yang ke-26 dikatakan, 26节里面 adalah baik dengan diam menantikan pertolongan Tuhan. 我们要仰望耶和华，静默等候他的救恩。 Apa artinya dengan diam?
什么意思是静默呢？ Apakah cuma duduk-duduk saja, tidur-tiduran saja, malas-malasan begitu? 是不是我们懒惰睡觉罢了，坐罢了？ Dengan diam di sini artinya bukan bermalas-malasan Bapak Ibu, 这个静默不是叫你们懒惰， tapi bicara soal hati kita. 是说我们的心里的感觉。 Orang-orang percaya yang diam menantikan pertolongan Tuhan, 我们在静默等候神的救恩， itu sama dengan orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. 我们将我们的身后交托给神。 Apa artinya mempercayakan hidup itu? 什么是说我们将我们的身后交托给神呢？ Ya kita menantikan waktunya Tuhan. 我们等候神的时间， Kita tidak jatuh di dalam usaha untuk menentukan sendiri waktunya Tuhan itu. 我们不是界定神的救恩，我们把这个时间界定下来。 Kita belajar menjadi orang yang sabar, 我们成为一个忍耐的人， bukan menjadi orang yang sok, 不是说我们骄傲了不起 menjadi 的 orang 人， yang sombong. 我们骄傲。 Karena Bapak Kasih Tuhan bicara soal kebaruan di dalam waktu, 神说的新鲜在时间上， maka ada seorang teolog namanya C.S. Lewis itu memberi istilah chronological snobbery, artinya kesombongan kronologis. 就是说一个骄傲的人的 Jadi 态度。 punya anggapan apa? Sesuatu yang baru itu pasti lebih baik daripada yang lama. 一个新鲜的必定比旧事更好。 Kalau kita ada rumah makan yang baru dibuka, itu pasti rame. 我们进入一个新开的菜馆，一 Kar- 定很热闹。 Karena orang selain mau mencoba, pasti juga punya asumsi ini yang baru ini pasti bisa lebih enak daripada yang sebelum-sebelumnya. 因为他们要想试这个新开的菜馆的菜，一定非常好吃。 Smartphone kita modelnya tambah baru, kita juga pasti akan ingin beli. 有新款的我们一定想买。 Karena apa? Karena kita beranggapan yang model baru ini pasti lebih baik daripada yang sebelumnya. 这个新款的样式一定比旧款的更好。 Istri yang baru lebih baik pada istri yang lama enggak? 哎呀，新的太太。 Bapak Ibu kasih Tuhan, tapi itu memang kenyataan di dalam keberdosaan kita. Kalau kita tidak hati-hati, kita menganggap sesuatu yang baru itu otomatis pasti lebih baik daripada yang lama. 在我们，因为我们心里有罪恶，一定觉得新的比旧的更好。 Belum tentu Bapak Ibu kasih Tuhan. 不一定。 Yang pertama tadi seperti firman Tuhan katakan tidak ada yang baru di bawah matahari ini. 第一的就是在阳光下没有新的， Yang kedua itu ya wujud kesombongan kita. 就是说我们骄傲的心显出来， Menganggap bahwa apa yang kita pikirkan itu pasti betul sudah. 以为我们所想的一定是对的， Yang baru itu pasti lebih baik daripada yang lama. 新的一定比旧的更好， Belum tentu. 不一定。 Justru kita belajar untuk merendahkan hati kita. 我们要学习有前辈的心。 Karena itulah ketika kita bicara soal kasih setia Tuhan yang selalu baru, 我们说神的爱，此爱是新的， itu diakhiri adalah dengan baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. 就是说我们要静默的等候神的救恩， Supaya kita tidak mengandalkan pemikiran kita sendiri, 不靠着我们自己的思想， tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, 不靠着我们自己的力量， di dalam menghadapi segala macam kesulitan yang ada di depan kita. 在我们面临的困难当中， Sekali lagi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Tuhan tidak mencari-cari resesi global. 我们相信的人不是在找困难， Tetapi ketika kita harus berhadapan dengan resesi global itu, 当我们遇到困难的时候、危机的时候， itulah kesempatan kita untuk bisa mengalami kasih setia Tuhan. 我们就觉得神的慈爱来到我们当中， Bukan dengan mengandalkan kehebatan kita sendiri, 不是照着我们的能力， tetapi mengandalkan Tuhan. 但是我们仰望神， Karena kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan dan selalu baru setiap pagi. 因为神的慈爱是每天都是新的，不会断绝的。 Terima kasih Tuhan, saya bulan Agustus kemarin diangkat menjadi ketua ICT Ledia Lawang. 我被提为这个院长呀， Ya, 在 Yan 拉 Chang. 旺神学院的院长，不是 Ya, 啊， Yan Chang. 院长。
Nah, kalau orang dengar saya itu selalu berkata, selamat ya Pak Amos, sekarang jadi rektor, jadi ketuanya SCT Aletheia. 人家一到我说恭喜你啊，你做我们神学院的院长。 Ya, saya bilang terima kasih, tetapi juga selamat bertambah beban yang berat. Gitu. 我说谢谢，我的重担更重了。 Ya, ini kita kan orang sendiri ya, momen sejirian ya, 我们是 bijaran 自己 ya. 人。 Ya. Jadi waktu saya dilantik jadi ketua itu, Bapak Ibu sekalian Tuhan, 神相信我做院长。 ya karena kita sekali lagi orang sendiri, keluarga sendiri ya, saya terbuka aja apa adanya ya. 因为我们是自己人啊，我可以公开和你们说。 Jadi waktu saya itu dilantik jadi ketua, SCT Aletheia itu terima mahasiswa paling sedikit, cuma 11 orang. 这个神学院的学生就有剩下是1个人。 Dan yang bebannya saya tambah berat lagi, dari 11 orang itu tidak ada yang dari GKT. 就成为我的重担的，就是这1个人当中没有一个在我们基督教会。 Ya, karena itu saya ingin mengajak teman-teman di sini, ya, karena regenerasinya gereja itu ya dari kita sendiri. 我希望我们教会的人有新的一代进入神学院。 Saya sudah tambah tua. 我更老了，我已经更老了。 Kalau tidak disiapkan dari sekarang, nanti siapa yang menggantikan? 等一下，如果没有新的一代，谁来代替我呢？ Ya, jadi harapannya adalah supaya kita bisa terus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. 我们把我们的生活交托给神。 Dan saya pun juga belajar di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti itu. 在这个困难当中，我也学习。 Jadi kalau enggak tahu nih tahun depan gitu ya, GKT Nazaret kirim berapa? Kirim 3. Ini ada penatua atau ya? Ada penatuanya, ada mbak tuanya atau ya? Kirim 3 pemudi gitu ya, pemudanya gitu ya, masuk Aletheia ya. 我希望我们拿撒勒堂啊，明年啊，或者是再过几年，我们拿撒勒堂有寄2、3位去到神学院。 Amin. 阿门。 Gak ada amin nih. 没有阿门。 Bapak yang kasih Tuhan, saya percaya bahwa di tahun yang baru ini, sekali lagi ya kesulitan pasti ada. 在新的1年里面，困难必定有。 Tetapi sekali lagi di tahun baru dengan tantangan dan kesusahan yang baru, selalu tersedia kasih setia yang baru. 在新的1年里，一切困难，神的慈爱常与我们同在。 Saya tidak tahu apa yang ada di depan Bapak Ibu Saudara sekalian di tahun 2023 ini. 在2023年里面，我们不知道要面临什么。 Tetapi mari kita bersama-sama dengan Yeremia, 我们跟耶利米一样， bahwa di dalam kondisi yang sangat sulit sekalipun, 在非常困难的当中， dia berkata, ini yang akan kuperhatikan, 我要注意， ini yang aku akan berharap, 我盼望 tak berkesudahan kasih setia Tuhan. 神的爱是不断绝的、不消灭的， Tak habis-habis rahmatnya selalu baru tiap pagi. 他的慈爱每早晨是新的。 Besar kesetiaan Tuhan. 神的慈爱怜悯是伟大的， Kiranya sepanjang tahun 2023 ini, 在2023年里面， kita bisa berkata seperti Yeremia, 我们好像耶利米说， besar setiamu Tuhan. 神的慈爱是伟大的。 Mari kita berdoa. 请我们低头祷告。 Kami bersyukur Tuhan karena memang kasih setiamu luar biasa. 神，我们感谢神，因为神的慈爱是伟大的。 Kami rindu supaya kami boleh belajar menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. 我们将我们的生活交托在主的恩属当中， Bahkan di tengah-tengah kesulitan yang sedang kami hadapi atau bahkan akan kami hadapi, 我们要面临的困难， kami rindu supaya kami semakin mengalami kasih setia Tuhan itu. 我们也觉得神与我们同在。 Sehingga kami seperti Yeremia boleh berkata, 我们向耶利米说， Tuhan adalah bagian jiwaku, 神是我的生命， besar setiamu Tuhan. 主你的慈爱是伟 Terima 大的。 kasih ya Bapa, 谢谢主你 inilah doa kami 垂听我们的祷告 di，dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣基督圣名求的， Amin. 阿门。 Sisi.